pemain bola Syafiq Saldi ni. Walaupun topik dia bercerai secara voice note, tapi yang saya dapat tahu dia dah memang sah cerai. Kalau kita lihat ni memang dia akan menghadapi isu nak raya ni lah. Nak raya ni lah, krisis kan. Wanita lebih cenderung mengalami peningkatan tekanan semasa musim perayaan berbanding lelaki. So kalau ada pasangan suami isteri tu, selalunya isteri yang lebih tertekan semasa musim perayaan raya ni. Kita ceritakan tentang perayaan yang meriah kan, tetapi apa yang berlaku dalam pasangan yang sedang diuji rumah tangga kan, dalam krisis atau tidak bahagia kan, dia rasa awkward bila keluarga tahu ada masalah dalam rumah tangga. Kadang-kadang dia dah cerita kepada kakak, dah cerita kepada abang, dah cerita kepada ni kan. Hari raya pula tu. Hari raya pula tu. Jadi dia rasa macam tak selesa. Ini adalah antara sebab saya sarankan di episod yang sebelum ni adalah untuk mendapatkan bantuan yang luaran, profesional. Sebab bila kita dah berkongsi kepada keluarga, dia akan jadi isu macam ni. Maknanya tak elok kongsi keluarga, elok kongsi anaknya dapat bantuan pihak luar berbanding pihak keluarga. Assalamualaikum. Salam menjelang Syawal kepada semua penonton dan pendengar podcast. Selamat datang ke podcast Borak-Borak Rumah Tangga, podcast di mana kita akan mengupas isu rumah tangga dari perspektif Islam dan teknik perhubungan moden untuk siapa yang sedang mengalami isu rumah tangga maupun keluarga atau kawan mereka. Ini adalah episod istimewa sempena Syawal bagi membantu pasangan yang mungkin sedang struggle, serabut, ada anxiety nak menyambut Syawal dalam situasi yang berbeza dengan Syawal yang sebelum ini. Saya Luqman Makhtar, penulis buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi SAW bersama saya. Dan saya Zafrul Nordin, pengasas Masakinah. Kalau kita sudah bersedia, jom kita mulakan episod penuh istimewa ini. So Ustaz, raya tahun ni kat mana? Ada gaduh-gaduh ke nak balik kampung mana ni? Tahun ni kampung saya, tahun lepas kampung saya, tahun sebelum tu kampung saya, sepanjang setiap tahun kampung saya. Kuasa veto di tangan saya, seorang suami. Zaf macam mana? Bukan ada itu nampak macam Ustaz tak. Cerita mudah dia, sebelah isteri saya, mak ayah dia tak ada. Jadi itu rezeki sebelah saya lah. Begitu. Tapi balik juga ke kampung isteri lepas pada hari ketiga keempat di situ. Hari ketiga biasanya atau keempat baru berkumpul adik-beradik dia. Begitulah. Alhamdulillah, tak teruji lah sikit bab berebut dia. Tapi tahulah kawan-kawan. Zaf macam mana tergolong dalam kumpulan yang saya daripada dulu orang kata dapat pasangan yang memang rumah pun daripada KL. Saya memang orang kata beraya budak KL lah. Budak KL kan. Jadi rasa rindu juga kadang nak balik raya kan. Rasa suasana balik kampung kan. Lain Saya pernah sekali masa kahwin, saya ada keluarga, dan juga sekali masa dulu saya masa kecil beraya di KL. Lain. Dan tak nak orang kata repeat, tak nak mengulangi hal seumpama itulah. Beraya tetap di kampung. Cuma kalau kita kat KL tu banyak bawa kereta lah kan. Sebab saya punya keluarga pun semua dah kat KL kan, pakcik-pakcik, makcik semua. Jadi sibuk lah pergi kata raya hopping kan. Raya hopping sampai malam kan. Ada sampai 10 malam pun okey kan. Okey makan lagi semua ni kan. Tapi sebenarnya saya fikir Zaf, dia bukan soal tempat lah, dia soal manusia orang tu. Saya baru teringat masa kita PKP, kita beraya di sini. Kita beraya di KL, semua tempat masing-masing. Dan PKP yang lepas saya merasai kemeriahan raya walaupun dalam keadaan KP di luar kampung. Sebab apa? Sebab semua tak balik satu. Dan kita mewujudkan suasana hari raya. Cari lemang sendiri. Saya kampung saya tak ada lemang. Kita ada orang kata topak kan. Lemang ni di budaya kampung lain. Tapi itulah pertama kali saya masuk hutan cari lemang, cari buluh, buat lemang, bakar lemang sendiri depan rumah dengan jiran-jiran. Ni yang lain. Ada bukan soal tempat, tapi soal orang persekitaran itu. Makna kata kalau duduk di Kuala Lumpur pun, tapi ada orang yang boleh sama-sama mewujudkan suasana raya yang meriah itu, why not? Tu dia. Betul juga kan. Sebab masa PKP je lah kan, semua orang ada kat KL kan. Meriah agak time tu kan. Meriah dengan cara tersendiri. Alhamdulillah. Cuma kalau antara orang kata bestnya raya KL ni,
kita dapat rasalah kota lengang. Ya. Bawa kereta senang. Pergi ke mana pun tak jam. Betul lah. Ada promosi, ada harga-harga apa, diskaun ke apa? Tak tahulah harga diskaun, tapi saya tahu yang saya boleh dapat. Tapi saya lihatlah mungkin perbezaan 10-15 tahun lepas memang rasa sangat lengang. Tapi semakin lama kan rasa dah semakin lama semakin jam. Saya rasa orang tak balik ataupun orang dah menetap kat kota ni, kat KL ni. Mana ada perubahan lah. Tapi sudah tentulah kalau nak masuk Zaf, kita nak masuk dalam perbincangan kita lah, Zaf nak bawa ni, sudah tentulah suasana hari raya bagi sahabat saudara kita yang teruji, pasangan teruji ni jauh berbeza lah. Kita nak cerita seronok lah, tapi saya baru teringat kita nak cerita tentang pasangan yang teruji, mood dia tu mungkin berlainan dan sebagainya. Ya Zaf, macam mana kita boleh mulakan perbincangan sebenar kita? Jadi saya nak kongsikan sebenarnya, kita ceritakan tentang perayaan yang meriah kan, tetapi apa yang berlaku dalam pasangan yang sedang diuji rumah tangga kan, dalam krisis atau tidak bahagia kan. Saya dah dapatkan beberapa kajian. Ni kajian dia memang dia banyak, kita dapat banyak data kajian daripada international lah, global kajian, terutama US kan. Tapi saya akan cuba berkongsi juga apa yang kita dapatkan data daripada MySakinah. Ya. Jadi pertama sekali dia kata memang ni daripada American Psychology Association, dia buat survey, dia mengatakan bahawa sebenarnya direkodkan wanita lebih cenderung mengalami peningkatan tekanan semasa musim perayaan berbanding lelaki. Secara umum lah. So kalau ada pasangan suami isteri tu, selalunya isteri yang lebih tertekan semasa musim perayaan raya ni. Sepatutnya lah, bajunya, biskutnya, apa semua. Itu tertekan dalam keadaan biasa. Ini dalam keadaan lagilah berganda lah berganda lah dalam krisis ataupun tidak bercakap dengan suami. Lagilah kan. Dan ini daripada American Psychiatric Association kan, di mana mengatakan berdasarkan sebuah kajian 1 daripada 4 orang ataupun 25% mengalami kebimbangan untuk bersama keluarga di musim perayaan. Jadi 25%. Seorang daripada setiap 4 orang, 20%. Tak tahulah Ustaz, kalau tadi dengar ada lelaki yang buat kuasa veto tu, saya saya rasa termasuklah dia dalam 25% ni. Isteri dia termasuk tu. Harap isteri tidaklah kalau dia mendengar dia. Tapi kalau memang saya cuba nak kongsikan sedikit apa kita buat kajian yang kecil daripada MySakinah. Dan berdasarkan apa case study klien kita, MySakinah, hampir 70% menunjukkan kerisauan, kebuntuan dan susah hati apabila nak masuk perayaan raya ni. Dalam kelompok klien MySakinah sama lah dengan ini juga jadi satu konflik di MySakinah kan. Saya rasa dalam episod lepas saya mengatakan saya nak tutup syarikat untuk 10 Melantak Akhir. Tetapi inilah juga masa di mana klien-klien kita sangat rasa risau dan bentu dan memerlukan bantuan kita. Sukar kan. Macam mana pun saya rasa tim-tim program dan terapi saya memang tak boleh nak full tak kerja 10 Melantak Akhir lah. Sebab nak raya ni memang dia orang perlukan banyak bantuan, sokongan, nak orang bercakap, nak luahkan perasaan, nak buat macam mana ni kan. Dah jadi hotline lah 24 hours. Betul. Dan konflik yang sering berlaku di musim perayaan adalah satu, konflik dengan pasangan, gaduh giliran balik raya kampung. Kepada yang ada dua-dua pihak lah mesti gaduh. Pasangan tak dapat cuti raya kan. Jadi kalau tak dapat cuti raya, ada yang bekerja shift ke apa, tak dapat, tekan nak balik seorang, jadi isu juga kan. Malu nak berdepan dengan keluarga atau sanak saudara kalau pasangan tak nak ikut balik raya bersama. Saya Melayu konflik bersama. Konflik dengan mertua kedua, kena pura-pura bahagia depan keluarga. Ni konflik dia. Dia rasa awkward bila keluarga tahu ada masalah dalam rumah tangga. Kadang-kadang dia dah cerita kepada kakak, dah cerita kepada abang, dah cerita kepada ni kan. Hari raya pula tu. Jadi dia rasa macam tak selesa. Ini adalah antara sebab saya sarankan di episod yang sebelum ni adalah untuk mendapatkan bantuan yang luaran, profesional. Sebab bila kita dah berkongsi kepada keluarga, dia akan jadi isu macam ni.
Maknanya tak elok kongsi keluarga, elok kongsi ananya dapat bantuan pihak luar berbanding pihak keluarga ya. Dia mungkin ada episod panjang, episod yang seterusnya. Sebaik-baiknya ada hakam lah. Kita buat konsep hakam kan. Hakam Okey, ketiga adalah konflik dengan anak. Susah nak tentukan anak-anak nak ikut beraya dengan siapa kalau dah macam berpisah ataupun dah satu situasi. Tak apalah kita raya berasingan kan. Anak pun tak nak beraya berasingan. Dia nak bersama. Saya rasa dalam beberapa episod sebelum ni Ustaz telah berkongsikan masa bulan Ramadan kan, ada budak-budak di mana, saya rasa Ustaz cerita yang di kampus ke masa tu atau yang dia memang menunggu-nunggu Ramadan sebab masa itulah dapat makan bersama dengan keluarga. Saya ingat lagi kan. Betul. Okay. Yang ketiga, yang terakhir adalah konflik kewangan. Suami memanglah tekanan daripada perbelanjaan kewangan, dan si isteri pula kewangan terhad sebab suami memang tak nak bagi duit untuk persiapan raya. Ni nak lagi isteri serumah lah. Yang memang bergantung 100% kepada suami. Suami pun dah rasa panas, pun dah rasa macam dah tegang, dah rasa dah macam negatif kan. Jadi yalah, manusia nak bagi pun rasa macam bazir, tak payahlah, sikit-sikit pun cukup kan. Betul lah. Makna raya ni ialah yang idealnya, gambar idealnya itulah momen saat keseronokan lah. Tapi dengan realiti sebenar ni, walaupun tak ramai, kita tahu tak ramai, tapi kita sikit sebanyak pun merasai lah dia boleh jadi juga saat-saat yang membimbangkan lah. Nak duit tak cukup, tambah lagi dengan kes lagi, betul lah. Dan ini ialah membuatkan kita yang teruji sedikit ni lebih menghargai lah nikmat Allah Ta'ala yang Allah beri kepada kita saat ini. Allah, itu je. Sebab saya nak ada tim kita ni, dia ajukan satu video iklan raya, tapi iklan tahun lepas. Bila kita nak buat topik ni, saya rasa iklan tu dia buat secara orang kata buat kelakar lah iklan tu kan, light hearted kan. Tetapi saya nampak iklan tu daripada biskut Juli tahun lepas kan, dia membawa banyak kebenaran dalam iklan tu. Ustaz dah tengok iklan tu? Betul lah, tadi siapa? Ammar tunjukkan sebelum tadi. Tahun 2023 iklan Julis kita boleh sebut lah. Nanti kita minta lah kredit daripada syarikat Julis, sponsor apa kan, love letter biskut dia tu kan. 7 minit juga tadi video dia tu. Sebelum kita saya tengok tu menarik, kelakar dan tapi patutlah dia buat secara kelakar, secara ringan tu, sebab isu dia berat. Dan betul, yang Zaf sebut tadi, yang konflik itu digambarkan dalam video tu bagi seorang ibu tunggal kan. Dia membesarkan anak dia, tapi setiap kali balik raya isu macam-macam keluarga kata ni. Dan kalau kita tengok kat video tu, dalam video tu minit-minit awal tu, apabila dia baru nak bercerai, yang dia kena balik rumah masa raya tu, mak bapak dia suruh berpura-pura bahagia. Tak apa nak ingat. Okey. Kan dia diminta berpura-pura bahagia. Jadi samalah yang Zaf sebut tadi ya. Betul cakap. Jadi apa yang daripada yang kajian-kajian ni sebenarnya ada kebenarannya. Kalau sesiapa nak menonton kebenaran yang hasil kajian ni dalam kata mood yang light hearted, ringan kan, boleh tengok video tu sebenarnya. Iklan raya tu lah. Iklan raya kita tu angkat semula nanti. InsyaAllah. Lepas tu kalau kita tengok pula tu, memang dia buat secara kelakar yang dia nak melengahkan raya, menunjukkan sebenarnya setiap raya untuk dia adalah satu waktu yang sangat tertekan untuk dia. Menakutkan, tak nak tu berlaku, tak nak lah ada raya. Tak nak ada raya. Sampai sorok bulan tu. Sampai dia boleh sorok bulan. Sorok bulan nak bagi raya berlaku. Betul lah. Kan. So saya lihat ni, ini kita boleh mengupas sikit kan, dia punya kesakitan sebenar-sebenarnya lah kan, daripada seorang yang dah bercerai tapi dia memang melalui proses krisis di mana dia terpaksa berhadapan, dan kemudian yang raya-raya yang selepasnya dia menghadapi sebagai seorang ibu tunggal kan. Jadi kita kadang-kadang balik kampung, orang mulut laser ataupun tak tapis kan, orang tak melalui, dia mai sebut je semua kita. Bila nak kawan balik, kau sampai bila nak single macam ni kan. Jadi orang terkena kan. Jadi saya nak tengok dalam video tu pun dia berkatakan 364 hari ni saya berjaya.
Tetapi satu hari ni saya gagal. Saya gagal. Oh ya, kata dialog dia kan. Makcik tu. Betul. Allah. Lelah kita yang tak teruji ni barulah tengok di sini perkongsian ni, barulah rasai sikit sebanyak. Dan sudah tentulah saya ingat yang saya lebih tertunggu orang kata apa, learning point daripada Masyakinah kan. Untuk situasi ni, bagaimana sahabat saudara kita yang teruji hal seumpama ni, bagaimana dia nak menghadapi. Kok mana pun tetap dia kena lalui raya tu. Mereka kalau boleh sorok bulan tadi lah. Sorok bulan. Jadi Allah Akbar. Satu lagi saya nak mungkin sebelum kita masuk learning point kan, kita nak tengok sesiapa kes-kes yang mungkin diuji dalam bulan Syawal ni kan, raya ni. Saya terbaca tim saya pun bagi tadi, tim kita bagi di mana kata pemain bola Syafiq Sali ni, walaupun topik dia bercerai secara voice note, tapi yang saya dapat tahu dia dah memang sah cerai hari ni kan, ataupun kita recording hari ni lah. Kita recording hari ni kan, akan keluar bulan Syawal ni. Tapi saya lihat juga dia dalam kes di mana isteri ni daripada Batam. Dan sebab dia bercerai itu sebenarnya adalah dia mengatakan isteri dia balik ke rumah bapak dia di Batam. Rumah bapak dia ke rumah abang dia. Sebab dia ada anak tak? Anak saya 2 orang. Tak silap saya dia ada 2 orang anak dia. Baru cerai. Dan dia tak dapat bawa anak dia sebab isteri dia mengatakan yang Safi Sali dia pegang pasport anak. Tapi dia mungkin rasa tertekan, jadi dia balik rumah bapak dia lah. Itu adalah saya nampak. Dan memang kalau kita lihat ni, memang dia akan menghadapi isu nak raya ni lah. Nak raya ni lah, krisis kan. Dan kalau kita tengok tadi isu krisis anak kan, macam saya kata tadi, anak tak nak raya asing dan susah nak tentukan anak nak ikut siapa. Antara kes-kes dia lah. Dia makin dekat ke Ramadan ni. Tak apa 15 hari daripada tarikh kita rekod ni. Tak apa hari daripada Ramadan. Dan saya duk bayang ayah mak tu satu lah, tapi tu tanya anak ada tak? Anak tu lagi lah teruji Allah. Kita sekali lagi kita tak nak kata mengata-kata tentang apa yang berlaku dalam rumah tangga dia. Pertama sekali, bila dalam Masyakinah kita percaya dalam setiap pergolakan rumah tangga ni ada kedua-dua pihak yang menyumbang kan. Walaupun kita baca ni daripada isteri, jadi kita tak boleh tu bawa sebelah pihak pihak lah. Tu Zaf jangan tanya soalan saya tak nak ulas. Kita tak nak mengulas, tapi mana tadi sah cerai melalui mahkamah lah. Apa yang saya baca, dia sah cerai lah daripada mahkamah kan. Dan bila saya baca pun ada isu, mungkin isu yang menunjukkan isteri ni balik kepada rumah abang dia di Batam. Dan bila dia dapat tahu yang suami dia nak berkahwin, Safi nak berkahwin satu lagi, dia meminta untuk Safi balik ke Batam nak berjumpa dengan abang dia. Dengan cara saya baca tu mungkin tak terjadilah. Jadi juga boleh menunjukkan ataupun kita lihat dari segi sukar untuk seseorang tu apabila dia tahu yang hal isu rumah tangga dalam krisis kan, sukar nak balik ke rumah tu, sukar nak berhadapan dengan keluarga apabila dia orang tahu ada isu-isu ni. Dia bercerai secara jarak jauh tadi kan, dia voice note tadi. Dia memang tak jumpa lah, petah lagi dia tak jumpa orang luar keluarga, jumpa pasangan suami isteri tu pun tak jumpa untuk nak dilafaz secara ni ataupun nak memang lagi lah. Lalu saya masih yang tersangkut pada anak tu lah. Ada anak Allah tengok beraya ni, dia sinoni dengan kegembiraan, dia sinoni dengan keserokan budak-budak tu. Tak tahu macam mana Allah. Macam saya rasa dalam beberapa episod yang sebelum ni saya sering menyatakan di mana sebenarnya talak ni ada langkah-langkah dia. Dan Allah telah berfirman dan telah menyatakan langkah-langkahnya dalam Quran secara terperinci. So bila saya bertanya kan, kenapa kepada beberapa baru tengok bertanya kepada ustaz-ustaz, kenapa Allah sangat terperinci dari segi talak. Sebab dia kata kalau talak ni, kalau kita biarkan kepada dua-dua pihak untuk nak bertalak secara baik, memang tak akan jadi. Kan? Jadi tapi kalau untuk nak mengadakan hubungan rumah tangga ni yang bahagia tu, mungkin kalau tengah happy tu senang, boleh cari jalan kan. Satu dapatan saya menarik tu, kalau
sudut pandang tu. Cuma bukan dapatan, satu rumusan yang saya dapat kalau masa buat buku Asam Garam, bila kita tengok Al-Quran, menarik dia, tak ada satu pun ayat ataupun cerita romantik harmoni rumah tangga Nabi, tak ada. Walhal banyak. Saya buat buku kedua kan, Asam Garam 2 tu, romantiknya rumah tangga Nabi. Tak ada satu pun yang Allah abadikan dalam Al-Quran untuk tatapan kita umat akhir zaman sampai akhir zaman lah. Tapi yang adanya banyak babak konflik rumah tangga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri. Babak nak kata konflik takut ni, babak yang disebut asam garam, ujian rumah tangga Nabi berlaku, dan itu Allah rakamkan dalam Al-Quran. Kenapa? Soalan tadi Zaf, kenapa? Kat situ lah ada pengajaran dia yang Zaf sebut inline lah. Yang lebih kita tu manusia memerlukan adalah panduan menghadapi krisis ujian itu. Talak itu satu krisis. Bahagian rumah ni semua boleh lalu kan. Betul lah tu, menarik tu untuk diperkuatkan lagi. Allah Akbar. Tapi saya tanya Ustaz, kalau kita balik kepada isu, nak mengupas sikit isu Safi Salih ni kan? Allah, macam mana tu? Kalau kita ada tak apa-apa hadis yang kita boleh pelajari di mana perbuatan atau kelakuan isteri ni nak kembali kepada rumah bapa dia ataupun abang dia untuk mendapatkan perlindungan ataupun mendapatkan bimbingan. Sebab salah satu saya baca dia kata dia dalam penderitaan mental selama setahun. Si isteri dia. Oh ya. Kan mental derita untuk setahun. Jadi nak bertanya lah, ada ke hadis macam Ustaz? Ke kita nak break? Kita kena rehat Zah. Rehat dulu. Berat ni berat ni. Okey Ustaz, kita rehat dulu. Baik. Okey, baik. Selamat kembali ke episod ke-5 edisi khas Ramadan podcast Borak-Borak Rumah Tangga. Ustaz, tadi kita nak tanyakan tentang hadis apa yang kita boleh belajar, dan saya memanglah buku ni dahsyat, macam-macam Ustaz dah kumpulkan, dan saya mungkin kalau pendengar-pendengar tu ada buku Asam Garam ni, boleh buka Asam Garam 82 muka surat 208. Saya rasa saya pun kita mungkin tahu tentang kisah ni di mana Aisyah dituduh curang. Ya. Apa kaitan dengan kita punya ni? Tu soalan dia. Apa kaitan dengan ni? Tadi Zaf tanya awal tadi, membawa kita kepada hadis atau peristiwa ini. Cerita ada tak hadis atau peristiwa seumpama yang berlaku bagi kes atau isu semasa kita sebutkan tadi lah. Yang tu yang saya ingat tadi. Terus bawa kepada kita pada hadis dalam Asam Garam ni. Tajuk sebut Aisyah itu curang. Keseluruhan cerita tu tentang itu, tapi bahagian yang menjadi kaitan kita adalah satu babak di mana Sayyidina Aisyah tu sendiri dia tak tahu pada asal dia yang orang duk kata kat dia, sebab dia sebulan dia sakit duduk kat rumah, tapi kat luar tu bising orang duk kata dia ni ada skandal dengan seorang sahabat Nabi nama Safwan dan sebagainya. Sampailah satu malam tu kantoi, bukan dia kantoi, orang memang tak nak bagi tahu dia pun, tapi terkeluar dari mulut seorang jiran dia pun tanya. Dari situlah dia teremuk perasaan dia ni, dan membawa kepada satu hari Nabi datang tanya khabar dia, apa khabar awak? Dia kata baik-baik saja. Dan dalam hadis Sayyidina Aisyah sebut, aku perasan Nabi lain macam dengan aku apabila masa aku sakit. Dari sini sunnah Nabi yang boleh kita pelajari secara tak langsung lah. Nabi apabila Sayyidina Aisyah kata apabila ada antara kami yang sakit, Nabi akan rawat dan makin mesra. Maknanya kata Nabi rawat orang pasangan yang demam, yang sakit, makin mesra lagi. Tapi Sayyidina Aisyah masa terjadi kes tu, Nabi hanya tanya khabar je, awak apa khabar? Itu tak ada kemesraan. Sayyidina Aisyah perasan, cuma dia awal-awal dia tak terfikir sebab apa kan, mungkin Nabi sibuk dan sebagainya. Tapi lepas dia tahu itu baru dia kaitkan, pun sebab ini. Nabi tanya lagi hari itu, awak apa khabar? Dia kata baik-baik. Lepas tu dia minta, Rasulullah, saya nak balik rumah. Tu yang kaitan balik rumah mak ayah dia
Dia balik rumah mak ayah dia, Nabi izinkan lah. Dia balik rumah mak ayah dia juga, dia pun confirmation atau kepastian daripada mak dia. Mak dia pun nak tak nak je bagi tahu, tapi tahulah. Lepas pada tu dia kata, aku menangis daripada bila malam sampai ke pagi, tak tidur, kering air mataku. Nak katanya kait dengan kisah ataupun isu yang dibincangkan ini, apabila orang teruji, sudah tentulah tempat yang dia nak kembali ialah orang yang paling dia percayai, keluarga, mak ayah dia kan. Lalu ada tempat pergilah. Tapi mari ke hari raya ni yang saya sebut ni, bagaimana keadaan orang yang pasangan yang bukit isteri yang tak dapat balik rumah kan, suami tak bagi. Dan saya ada ni Zaf, saya ada satu kes yang seorang isteri beritahu yang dia sejak kahwin tak pernah balik rumah mak ayah dia lagi. Dia tak bercerai, dia ada anak semua, tapi berapa lama dia kahwin tu? Anak dia masa tu, ni kes dah lama, tapi anak dia masa tu darjah 1 ataupun darjah 2. Ni saya rasa ni lebih 10 tahun dah. Ni masa saya awal dulu, saya teringat dia menangis-nangis lah. Dia cerita tu, suami dia kata kalau nak balik dia kata, nak balik rumah balik lah, tapi jangan mari dah. Faham lah. Nak balik rumah balik kata, tapi dah dia orang Kelantan jugalah, bom mari. Faham? Itu ta'liq, itu bersyarat kalau balik kampung, balik jatuh talak. Tapi dia pertahankan lah, dia tahan. Tapi tetap dari satu sudut orang kata nak jumpa mak ayah itu tak dapat lah, nak meluahkan perasaan tak dapat. Allah, jadi ini yang kita bincangkan hari ini. Itulah hadis dia Zaf. Kembali kepada kita perbincangan, kalau nak sebut hadis yang berkaitan secara tak langsung, saya ingat pertama kali yang tu lah, balik kampung, Sayyidina Aisyah balik rumah mak ayah dia apabila kes ini berlaku. Tapi ini itulah kan, dibenarkan di mana Aisyah bersedih kan, dibenarkan dia balik ke rumah ayah dia kan, dengan izin suami. Dengan izin suami lah. Ya. Suami tak izin tu masalah. So dalam krisis ni sebenarnya boleh, kalau katakan saya beranggapan Aisyah dah tak tahan, dia mungkin dari segi emosi ataupun tertekan dari segi emosi kan, dan dia boleh meninggalkan dan meminta izin suami. Dan suami sebenarnya mengizinkan, Rasulullah SAW mengizinkan dia kembali kan. Berapa lama dia duduk rumah bapak dia tu? Wallah alam berapa lama tapi agak tempoh yang, bukan kata agak lama, tapi berlalu sebab lepas pada tu wahyu tak turun selama tempoh itu. Nabi pun sebagai manusia, Nabi pun tak tahu. Orang nak kata, dan Nabi hampir nak ceraikan dia. Sebelum Nabi nak ceraikan dia tu berlaku proses. Nabi tanya nasihat beberapa orang, Sayyidina Ali Nabi tanya, Usamah Nabi tanya, Zainab Nabi tanya, dan adalah dalam hadis tersebut lah apa respon-respon mereka. Maknanya itu diproses, Nabi bagi masa sampailah pada kira-kira Nabi nak ambil keputusan dah. Dan keputusan itu menampakkan riak-riaknya Nabi ke arah nak melepaskan dia lah. Baru turun ayat Allah Ta'ala yang membebaskan, yang cerita tentang Sayyidina Aisyah ni bagian disuci. Dan Nabi buat apa lepas tu? Nabi pergi ke rumah. Nabi tak panggil Sayyidina Aisyah, okey pergi. Nabi boleh, itu kebiasaan masa tu juga. Nabi akan ba'ath, Nabi akan minta orang utus pergi cari siapa, datang. Tapi yang peristiwa Nabi sendiri pergi. Nabi pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Taklah jauh, bukan berpindah kampung pun, tapi nak katanya di tempat yang berlainan. Nabi pergi rumah Sayyidina Abu Bakar, jumpa Ummur Rumman, isteri Sayyidina Abu Bakar, jumpa Sayyidina Aisyah. Nabi ibarat kata pujuk balik lah. Nabi kata absyiri, Nabi kata Aisyah berita gembira, turun wahyu gini-gini ni. Dan menariknya masa tu Sayyidina Aisyah tak nak cakap dengan Nabi. Saya cakap dengan Nabi. Dia kira masa tu dia merajuk ke apa? Dia, ataupun dia macam saya tak nak buat cerita lah kan. Terasa hati lah. Mak dia kata ni pergi jumpa Nabi. Aku tak nak. Aku tak berjumpa. Mak dia Ummur Rumman kata ni Nabi datang ni, Nabi cerita berita gembira ni, apa pergi jumpa Nabi. Aku tak nak jumpa Nabi. Aku tak. Dia kalau nanti kita akan perincikan dalam. Aku tak nak jumpa. Aku tak nak berterima kasih pada dia. Aku nak berterima kasih pada Allah yang menyucikan aku ni. Saya dengar. Dan ini kita kata realiti lah. Sanggaran rumah tangga ni. Sanggaran rumah tangga. Dia kira dia dah merajuk pergi ke rumah bapak dia lama. Lepas tu Nabi datang pun dia masih
Apatah lagi ya, tarik tali sikit mestilah tarik tali kan. apatah lagi dia di pihak yang benar kan. Dan itu Nabi ra'i, Nabi tak kata kau derhaka, kau ni nusyus, tidak begitu. Itu realiti, itu emosi manusia ketika itu. Jadi sebab lagi-lagi kita turun wahyu kan, turun wahyu pasal tu lagi aku benar ni, dapat ke pelepasan ataupun kebenaran daripada Tuhan ni. Betul. Itu yang dia ni. Allah Akbar. Jadi kita dengar, kita walaupun tak ada situasi tu, tapi kita feel lah, kita boleh empati, kita boleh bayangkan boleh bayangkan apa yang terjadi. Yes. Bukannya Sayyidina Aisyah tak salah, situasi dia begitu. Ya Zaf, tetap ini boleh kisah tu kita, kalau boleh pendengar, penonton kita boleh baca daripada buku Asam Garam tu, feel perasaan ketika itu. Dan tetap tak lepas untuk kita bincang sini segi taktikal pelaksanaan di pihak My Sakinah. Jadi mungkin ada beberapa learning point untuk kita punya pendengar daripada kita melihat kes Safi kan, dan kita mendengar cerita daripada hadis daripada Aisyah di mana dia kembali ke rumah Abu Bakar kan, dan bila Nabi SAW pergi memujuk dia kan, beberapa ada ustaz macam nanti saya bagi learning point dari segi atau dari segi psikologi pula kan. Itu cukup lah. Ataupun dari segi keagamaan atau hadis kan. Saya bab hadis ni saya takut sikit nak apa kata membuat learning point kan. Kita daripada hadis tadi kita ambil ruh, kita ambil semangat saja, kita mengambil kita menyedari realiti sahaja bahawa ujian rumah tangga ni berlaku kan. Itu cukup lah. Tapi tetap zaman berubah, orang kata keadaan manusia, persepsi manusia itu berubah, perlukan kepada orang kata teknik-teknik moden, itu sebut perhubungan moden. Kat sini saya serah kepada My Sakinah, ini penting dia. Kalau saya tengok dari segi kat situ, mungkin saya lihat lah kalau silap bagi tahu saya silap Nabi SAW bila dia memahami apa yang Aisyah telah lalui, dia berempati. Ya betul. Saya sebut tadi dia berempati. Jadi bila dia tahu Aisyah mungkin dia terluka, hati dia terluka, dan dia kembali ke sana kan, dan dia faham, okey, saya kena balik ke sana, saya kena pujuk balik isteri saya kena macam ambil balik isteri saya, ambil balik hati isteri saya kan. Macam tu. Walaupun dia dapatkan kebenaran, dia dapatkan wahyu daripada Allah kan. Jadi inilah yang saya nampak lah Rasulullah SAW kata okey, dia memberi ataupun dia memahami apa yang Aisyah lalui, dan dia melakukan apa yang perlu untuk nak mengubati hati dia, nak pujuk balik, nak lembutkan hati dia balik. Itu dalam kes yang ialah ada satu pihak nak berusaha baiki kan, tapi kes yang kita lebih besar, yang klien yang My Sakinah hadapi, klien yang tadi pasangan tak nak balik, tak nak ni kan, itu yang kes-kes ataupun situasi yang lebih kritikal. Macam mana tu? Macam mana tu? Saya duk tersangkut pada kita bincang segmen awal tadi dengan suasana-suasana yang diceritakan, tekanan perasaan balik, orang kata kena buat berlakon-berlakon baik. Itu macam mana tu tips tu? Okay, saya tak lalui alhamdulillah, tapi kita empati tu pun rasa sesak nafas, dan aku macam mana kalau hadapi situasi tu. Okay, mungkin saya boleh kongsikan beberapa tip macam mana nak atasi, tetapi sememang ni tak adalah veto lah, tak ada veto. Ada. Okay, kita break sementara. Baik. Okay. Assalamualaikum. Kembali semula ke segmen terakhir untuk episod terakhir khas Ramadan podcast Borak-Borak Rumah Tangga. Kita berhenti tadi pada saya menanyakan soalan kepada Zaf, mungkin balik apa sebut learning point ataupun tips-tips untuk pasangan yang teruji ataupun siapa salah seorang pun menghadapi raya ni. Raya yang mana secara idealnya ialah momen saat yang bahagia, yang menyeronokkan, dinanti-nantikan, tapi sebaliknya bagi mereka yang teruji itu saat yang merisaukan, saat yang merungsingkan.
tapi tetap kena dilalui. Sampai ada kita kongsikan ni, kata sila tonton lah iklan raya tu, yang sampai sembunyikan bulan untuk tak nak raya tu berlaku, tak nak beraya, tapi realiti tetap berlaku. Dari sini dalam segmen terakhir ini kita beri ruang sepenuhnya kepada Zaf sebagai cukup berpengalaman dalam hal ini. Zaf, saya dah prepare nota-nota saya ni sebab saya tahu, sebab saya prepare nota ni sebab saya tak nak terlupa. Saya kena baca nota ni sikit nota ni sikit sebab kerana saya tahu pasangan yang sedang melalui pergolakan rumah tangga inilah satu masa yang sangat tertekan untuk mereka. Jadi pertama sekali, kalau sesiapa anda di luar sana yang sedang mengalami krisis dan rasa buntu, inilah beberapa tip lah praktikal. Pertama sekali ialah let go expectation raya yang sama seperti raya yang sebelum ni, kan? Dan mula cipta tradisi raya baru, terutama sekali pasangan yang mungkin akan bercerai ataupun hampir-hampir bercerai, kan? Dalam kita kes Syafi tu memang dah bercerai pun, dah confirm, dan dia kena lepaskan expectation raya, dan isterinya pun kena lepaskan expectation raya. Jangkaan raya tu yang menyeronokkan, yang bahagikan, let it go. Ada lagu, kena ada lagu let it go. Frozen tu kan, let it go. Kena let it go kan. So bila dalam krisis, janganlah meletakkan expectation yang raya perlu sempurna dengan gelak ketawa, dengan hidangan raya yang pelbagai, dan kena ada baju raya yang mewah dan baru. Ini biasalah expectation raya kan. So kita kena let go untuk dalam krisis, dan kenal pasti apa had anda. Mungkin tak apalah, ada satu baju pun cukup, recycle balik, mungkin tak berapa nak gelak ketawa, macam tu. Tak samalah, tak sama. Dia tak samalah. So rendahkan jangkaan. Betul, dia dalam permulaan ni, dalam hati, dalam minda. Betul. Kita kena reset balik. Ni yang di permulaan kan. Dan terima hakikat bahawa perkara yang anda boleh kawal adalah reaksi anda sahaja. Anda tidak boleh kawal pasangan. Kenapa dia tak buat macam ni, dia sepatutnya buat macam ni, sekurang-kurangnya kau buat macam ni. Tak boleh kan. Apa yang pasangan tu buat, apa yang anda boleh kawal adalah reaksi anda. Anda nak bersabar ke? Kalau anda dah reset expectation tu, at least dah tahu dah, okay, raya ni memang berbeza, saya tak expect dia buat benda perkara yang sama kedua. Okay. Lepas tu yang ketiga adalah let go untuk anak-anak anda. Okay. Fokus perkara penting, yang apa untuk anak-anak anda yang perlukan, kan. Lepas tu kita kena fokus kepada apa kenangan yang kita nak berikan kepada anak-anak supaya anak ingat. InsyaAllah. Betul. Kalau kita tengok sebenarnya, itulah kita kembali kepada iklan Juli tu, kan. Banyak kebenaran dia mungkin dari segi perspektif ibu dia rasa dia sengaja melambatkan raya, kan. Dia baik raya, dia sengaja melambatkan raya, dia buat macam-macam lah. Dia tukar map bagi sesat lah ni semua, kan. Tapi daripada perspektif anak dia raya itulah benda yang terkenang adalah dalam perjalanan, sebab dia dapat bersama dengan mak dia. Sebab dia tahu mak dia single mother, kan. Mak dia bekerja jadi mak, jadi ayah, jadi semua, jadi tak ada masa bersama. Jadi waktu tu anak yang terkenang. Jadi kita kadang terlupa perspektif anak, apa yang anak penting untuk anak tu, kan. Itulah, teringat tadilah kes saudara kita tu lah. Saya tanya ada anak je, sebab terfikir anak tu lah, Allah, mak ayah orang dewasa mungkin boleh lalui, tapi anak ni yang menjadi mangsa keadaan. Betul. Kena tumpukan masa dan tenaga kepada anak pada hari raya, dan bantu anak menyesuaikan diri kepada kehidupan normal yang baru lah, norma yang baru. Macam kata kan, expectation kan, kita kena set balik. Raya ni mungkin dah berbeza, dia orang pun tengah struggle sebenarnya. Saya tahu anda pun tengah struggle, anda di luar sana, sama ada suami atau isteri pun tengah struggle. Mungkin ada rasa guilty, kan, bersalah yang raya ni untuk anak tak bersedih, tapi anak pun bersedih sekali. Jadi anak pun kena sesuaikan diri. Ini yang keempat, kalau katakan pasangan tu terpaksa, kan, terpaksa kena redah, kena pergi, kena tabahkan diri, kena berdepan dengan keluarga, kena ada satu plan tindakan, plan exit plan. Plan keluar. Okay. Jadi kalau exit plan tu,
kalau katakan di kampung mungkin kena set limit, dah kena plan dah. Set limit mungkin saya akan beraya 4 jam di sini. Kalau biasa katakan expectation raya pertama 1 hari kat rumah ni kan. Mungkin dah kena ada exit plan sebab dia tak selesa. Abang ke kakak dia tahu tentang ada isu rumah tangga. Lagi lama lagi terdedah lah. Lama terdedah lagi dia rasa janggal kan. Jadi mungkin saya raya ni lepas ni pukul 2 saya kena pergi. Saya ada hal, saya kena keluar kan. Untuk dia nak tenangkan balik fikiran dia. Tenangkan balik emosi dia. Okay. Kalau yang itulah. Jadi ketiga ada katakan kalau dia ada trigger ke kan. Mungkin kalau dia balik ni dia berdepan dengan abang dia tak boleh, dia cepat dia trigger. Jadi kena ada persediaan dah. Macam mana saya nak tenangkan diri, kena ada coping mechanism. Sama ada saya akan berjalan keluar ke, ataupun dia mungkin kalau ada anak-anak kan, raya ni dia fokus pada anak. Makna kata setakat ni kita jangan berdepan lah, jangan lawan lah, mengelak exit tadi. Kita kena exit kan. Saya juga mengatakan kalau ada exit plan tu, yalah, kalau fikirkan raya ni adalah mungkin satu masa yang kita boleh membantu buat kerja. Kita sibukkan kan. Kita sibukkan diri. Raya ni tak apa, raya ni aku kalau nak ada apa-apa, nak keluar beli barang, aku pergi beli. Nak pergi beras, nak pergi ni kan. Betul, atau menjaga anak, atau yalah anak-anak dia main mercun ke apa benda ke, dia yang pergi melayan. Nak pergi swimming ke apa, dia pergi melayan. Dia macam tu. Kita tak nak elak daripada situasi tu. Kita masuk dalam situasi sama orang ramai beraya seronok, tapi kita buat situasi kecil kita tersendiri lah. Tak begitu larut orang duduk sembang ramai-ramai sembang, kita pun tak terlibat kan. Kita duduk dapur, sibuk lebih dapur. Yalah, boleh merancang ke depan lah. Kita pun boleh jangka dah. Itu benda tu rutin tahunan apa yang suasana hari raya masing-masing kan. Jadi di situ kita boleh merancang. Yalah, kena merancang lah point dia. Exit plan, dan kena ada strategi untuk nak ada coping mechanism kan. Antara satu lagi adalah katakan kalau dia ada satu interaksi yang dia rasa sukar kan, di mana ini adalah coping ataupun kita secara pernafasan kita. Sebenarnya kalau orang tu macam menyakiti hati, tanpa disedari kita punya heartbeat tu, kita ni jantung dia akan naik. Yalah, stres tu. Dia stres tu, tapi kita tak sedar. Kita sebenarnya tak sedar. Dan bila kita tak sedar sebenarnya, sebenarnya kalau kita betul-betul peka, kita berhenti bernafas. Serius? Yes. Kita akan berhenti bernafas sekejap. Kalau tengah marah, betul-betul tengah marah, yalah, masa tengah marah tu kita tak realise kan. Sebenarnya kita berhenti bernafas. Seketika. Sebab apa kesan dia? Itulah yang orang kata bila dalam stres kita bernafas balik. Kalau orang ada anxiety attack, apa dia punya cara-cara untuk nak dia kurangkan anxiety dia? Bernafas lah. Dia so take a deep breath, regulate your breathing kan. Dia akan regulate balik pernafasan dia. Dia emotional, emosi ada kaitan dengan fizikal lah. Confirm ada kaitan dengan fizikal. So nak kawal emosi juga kita tweet apa. Betul. Itu fizikal lah. Itu yang pesanan Nabi kan, bila marah time di kau duduk baring kan. Berubah fizikal kamu kena berubah. Jadi bila fizikal kamu berubah, jadi kamu boleh kawal diri kan. Dan kat sini juga boleh menyediakan beberapa affirmation. That means kita kadang-kadang kita boleh berkata, nak menguatkan, kita kena berkata yang saya boleh lalui ini, I can do it kan. Saya boleh bertenang, mental kita. Dan kadang-kadang kita kalau kita cakap keluar, kita dengar balik kan, awak boleh handle benda ni, tak ada masalah, you can do it. Bersabar, bertenang. Ini akan lalui tak lama, berapa jam saja. Saya dah ada exit plan, saya dah macam ni. Cakap dengan sendiri ya. Cakap sendiri. Mungkin pergi ke toilet ke kan, cakap dengan sendiri, you can do it, macam tu kan. So dah kena sediakan. So ini adalah langkah-langkah persediaan apabila kita terpaksa berdepan dengan keluarga dalam satu situasi yang kita tak berapa selesa dah. Kita rasa awkward atau janggal disebabkan oleh ahli-ahli keluarga yang lain
mungkin tahu tentang kita punya masalah. Kan? Betul. Ya. InsyaAllah. Okay. So yang ini pun mungkin dari segi kalau terpaksa berbual, terpaksa ada perbualan dalam keluarga ni, dah kena siapkan beberapa topik-topik yang mungkin neutral. Siap lah. Baca ke, ada topik-topik raya kan, topik-topik yang lebih positif. Mana kita yang mengawal perbualan. Betul. Kita yang kontrol perjalanan sebelum orang tanya pun kita yang buat dulu. Boleh jadi. Dia sebab macam ni. Sebab kalau kita pergi kepada raya tu kan, dan kita rasa tak apalah aku pergi je, tapi muka monyok, muka masam, lagilah menarik orang nak bertanya. Lagi orang akan tahu. Lagi orang akan rasa janggal, akan awkward kan. Ataupun you duduk kat satu corner tu termenung, ataupun you main handphone, you tak bercakap orang. Ini raya. Kan? Jadi orang expect kita kena berkomunikasi ataupun berinteraksi kan satu sama lain kan. Tapi kalau nampak you macam dia sibuk tengah mengurus, tolong dekat dapur, ataupun telah tunggu uruskan ambil barang, ataupun dia sibuk menguruskan anak-anak, dia bermain dengan anak-anak kan. Jadi nampak dia, at least nampak dia busy. Dia tak janggal sangat lah. Allah. Ini adalah macam mana Ustaz? Tak biasa ni. Tak biasa. Tapi saya mula menjiwai lah. Duk tengok ke depan termenung sebenarnya, duk fikir situasi macam mana kalau aku, kita letak tak orang lain, kita letak di kalau aku lalui. Tapi tips yang Zaf bagi tahu ni ialah dia perlu diketahui awal lah. Barulah dia boleh merancang sikit sebanyak terkesan. Tapi dengan kita ada pengetahuan awal, kita ada perancangan awal, dia boleh dihadapi. Tapi kalau orang kata serah diri macam tu, sebab tu di My Sakinah, macam walaupun saya memang berhasrat nak tutup syarikat 10 malam terakhir, tak boleh tutup. Sebab klien akan datang, dia akan bagi time tu okay, ini saya punya situasi, saya kena balik ni, saya kena balik ke sana, saya nak exit tak boleh kan. Exit plan saya kalau ni macam mana, saya jauh daripada rumah, tak ada keluarga kan. Begitu sekali macam tu. Saya explain macam mana. Katakan dia balik KL, dia nak balik Kelantan, dia nak keluar mana? So kita kena buat satu exit plan untuk dia. Macam mana dia nak keluar. Tu proses dia. Dia punya, kita akan tengok secara terperinci kes dia. Kita tolong fikirkan untuk dia. Sebab kita kena fikirkan, sebab dia tengah buntu dia dalam tu dah buntu dia dah buntu, dia tak boleh fikir kan. Jadi dia punya, orang kata, problem solving skill dia dah memang hampir-hampir tak ada. Jadi kita kena bantu dia. Bagi situasi macam saya pula, keadaan orang merujuk begitu, kita proses, kita baru duduk empathy ni, duduk tenggelam dalam perasaan dia dulu. Macam mana aku nak bagi pandangan lah. Tapi pihak My Sakinah, dia dah melalui banyak kali benda ni. Dia dah ada, orang kata, dah membina dasar yang ni. Datang masalah cadat ni, kita boleh bagi dah jalan keluar, tolong fikirkan. Betul lah, di sini saya kata perlu beza. Asal tadi saya agak skeptikal apabila Zaf sebut minta bantuan luar, orang luar banding ahli keluarga. Dekat sini saya nampak peranan tu. Jadi orang luar tu, maksud kata dia yang pengalaman dalam hal ini, dia dah lalui situasi itu, maka dia boleh bagi pandangan. Macam saya bagi kes lah. Memang kita takkan ceritakan kes-kes ini, saya cuba nak bagi secara umum kan. Mungkin ada satu situasi di mana dia bila dia balik kampung, adik-beradik dia, mungkin katakan 4 adik-beradik dia, semua tahu dah situasi dia. 4 tunggu nak serang dia. Allah. 3 mungkin nak neutral, nak backing kan. Payah tu. Macam mana tu? Tak balik jadi kita kena tuliskan skrip untuk dia. Okey, macam mana nak komunikasi dengan 4 yang sangat-sangat negatif ni? Apa skrip dia? Gitu, apa nak bagi tahu? Cara kalau dia orang attack kamu masa raya ni, apa jawapan kamu? Nak menjawab macam mana? Nak react macam mana? Nak mengelak macam mana? Pam. Dahsyat. Lebih dahsyat pada saya. Jadi dia nak balik raya tu, dia rasa lebih confident lah. Dia lebih confident dan dia dah ada persiapan dia dah. Persiapan tu lah. Jadi bila dia ada persiapan dia, jadi dia punya anxiety nak balik raya ni dia kurang lah. Dia kurang. Lepas tu kita tanya dia lepas dia balik tu macam mana. Alhamdulillah, tidak memburukkan keadaan okey, under control. Zaf kena teruskan Zaf, apa usaha My Sakinah. Saya tolong, saya sokong semampu yang mungkin lah. Ya Allah, kita seolah dibawa dalam dunia lain lah situasi. Tapi perlulah
Perlu untuk saya tahu. Saya belajar. Terima kasih Zaf. Sama-sama. Ya Allah. Ya Zaf. Okey. Saya rasa pun sekarang kita pun dah sampai di penghujung, bukan saja episod kita tapi juga penghujung series Ramadan khas ni. Banyak benda saya belajar. Dan lepas Ramadan ni rasa lagi ikut pada perbincangan awal lagi wow, lagi boom. Ni kita kait dengan Ramadan sikit sebanyak kan. Jadi kita pun nak berterima kasih lah Ustaz kepada kita punya pendengar semua. Ya, terima kasih yang banyak. mungkin mengikuti kita punya series khas ni, dan mungkin episod ni juga episod terakhir yang nak Syawal ni, harap-harap yang memberi manfaat kepada anda yang sedang mengalami krisis, ataupun anda adalah keluarga atau kawan yang kepada pasangan yang mengalami krisis. Sila komen. Inilah kita punya tujuan komen Ustaz. Sila komen apa-apa saja pengalaman dan sebagainya. Ni input yang diperlukan oleh pihak kami My Sakinah dan juga saya untuk lebih mematangkan, saya pribadi lebih mematangkan kata interaksi dalam kes-kes umpama ini. Jadi boleh jadi komen, pengalaman, perkongsian yang dikongsikan itu membantu lah. Tak pada sikit orang, ramai orang begitu. Dan jangan lupa subscribe kepada channel dan follow untuk dapatkan notifikasi untuk episod yang akan datang. Dan saya bagi teaser sikit lah, episod yang akan datang ni kita berhasrat, bertujuan untuk memanggil kita punya guest Oh, ada guest guest yang pertama dalam saya kita tak tahu podcast ni pesan tahu dah kan. Lepas bila kita balik daripada raya, dan insya-Allah kita ada guest yang kita akan bawa kepada borak-borak rumah tangga. Okey. Insya-Allah. Menarik. Dah macam meningkat laju dah podcast ni. Jadi kepada pendengar, kita ucapkan selamat hari raya. Maaf kosong-kosong Ustaz Kosong-kosong. InsyaAllah. Okay, insyaAllah. Okay, jadi kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang. Jaga diri, jaga cinta, jaga iman. Assalamualaikum.